Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya saudara-saudari. Apa khabar? Jadi sepintas lalu sidang-sidang yang saya buat sekarang seperti mana yang saya jelaskan semalam adalah sidang pendek. Ya, saya akan menumpu kepada satu-satu topik spesifik, ya. Dan kemudian saya akan fokus kat benda tu dan kita akan adakan sidang setiap hari pada pukul 5 petang. Jadi semalam saudara-saudari, saya sarankan agar untuk merujuk kepada Facebook. Saya dah pin di atas. Saya akan kekalkan pin di atas sehingga 12 malam ni, sidang yang saya buat semalam. Ya, sebab untuk memahami aspek-aspek tertentu di dalam sidang ini, saudara-saudari kena rujuk kepada sidang semalam di mana saya rungkai strategi rahsia Anwar. Apakah strategi rahsia Anwar tu? Sepintas lalu, Anwar dia ada satu strategi 3+8, ya, iaitu dia sanggup menunggu sama ada 3 tahun ataupun 8 tahun untuk menjadi Perdana Menteri. Sepintas lalu, mengapa 3 atau 8? Okey. Dia jangkakan andai kata pada tahun 2023 di mana penggal penuh Parlimen ke-14 dah habis, berakhir, dan Parlimen dibubarkan secara wajib, ya. Jadi dia berharaplah, bukan anggarkan, berharap bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad akan terlalu tua, tidak terdaya, dan oleh itu tidak akan menjadi pesaing kepadanya. Sebab Anwar dah memang mengaku Tun is too great for him, dia tak boleh bersaing dengan Tun. Dan Anwar sedang menghadapi satu tekanan, sama ada mental ke jiwa ke, tetapi dia tengah kemurungan, depression. Jadi oleh itu orang yang depression ni selalunya dia buat strategi-strategi yang selalu tak kena. Tetapi inilah strategi Anwar. Jadi dia harap Mahathir tidak akan terdaya dan tidak akan aktif lagi dalam dunia politik, di mana Anwar akan pegang pulas-pulas Pakatan Harapan. Dia akan pegang, dia akan pulas, dia akan cabik yang dia tak mau, dia akan kekalkan yang dia mau, dia akan tampal sini, tampal sana, jadikan Pakatan Harapan itu pakatan dia. Dan kemudian dia akan masuk ke pilihan raya sebagai calon Pakatan Harapan bagi jawatan Perdana Menteri. Tetapi andai kata Mahathir masih terdaya, dan saya rasa memang akan terdaya lah. Okay? Andai kata Mahathir terdaya, maka Anwar sanggup tunggu sampai tahun 2028, iaitu pilihan raya umum ke-16. Jadi untuk rancangan ini berjaya, pertama Anwar kena pastikan bahawa pilihan raya umum tidak diadakan tahun ni atau tahun depan, tetapi pada tahun 2023. Untuk memastikan perkara itu, Anwar kena pegang jawatan pengerusi Pakatan Harapan, ketua pembangkang, dan dia kena bertungkus lumus untuk memastikan kumpulan-kumpulan duduk atas pagar di dalam Amanah dan PKR tidak lompat masuk ke dalam kem Anwar Mahathir, dan tidak berlaku pembentukan gabungan baru bersama juga dengan PPBM, UMNO dan sebagainya. Jadi perkara ni saya dah huraikan dengan teliti semalam. Jadi saudara-saudari silalah rujuk kepada episod pertama. Ini dia bab 1, bab 2, bab 3, semua saudara-saudari kena rujuk. Tak boleh tengok satu video, okey, kata aku dah faham benda ni, tak payahlah rujuk benda semalam, sebab Reggie JC ni dia selalu suka ulang. Tidak lagi, ya. Jadi saya kena sistematik, ya. Saya kena balik pada cara saya buat sidang media dulu, sebelum jatuhnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Sebab saya selama 2-3 bulan ni saya sengaja saya buat penilaian, saya sengaja buat slow dan apa tu. Sebenarnya saya tak nak komen sangat, sebab saya nak perhati Kerajaan Perikatan Nasional, saya nak perhati Pakatan Harapan, saya nak perhati semua macam mana sebelum saya buat keputusan-keputusan tertentu. Baik, hari ini saya akan fokus kepada satu perkara melibatkan Anwar. Untuk perkara itu kita kena faham dulu puak-puak yang saya cerita semalam, iaitu puak yang ada dalam PPBM, puak yang ada dalam UMNO, dan juga puak yang ada di dalam PKR yang duduk atas pagar, ya. Jadi macam mana dia orang duduk atas pagar, macam mana boleh jadi duduk atas pagar, siapakah komposisi dia, orang-orang yang duduk atas pagar ni, sila rujuk kepada sidang lepas. Baik, di dalam PPBM ni saya dah cerita semalam bahawa ada satu kumpulan yang agak besar, majoriti. Mereka dah tahu, mereka dah menyesal. Untuk menjadi sebahagian daripada Perikatan Nasional atas sebab-sebab tertentu yang saya dah huraikan sepintas lalu, iaitu mereka tahu bahawa GE15 adalah penamat bagi mereka.
Sebab tidak mungkin ada satu kumpulan kecil dalam UMNO ni yang saya akan namakan di dalam satu media yang akan sidang media yang akan datang, tidak mungkin mereka akan membenarkan UMNO untuk memberi kerusi-kerusi kepada PPBM. UMNO tidak akan berikan kerusi, contohnya 40 kerusi kepada PPBM untuk bertanding, 50 kerusi kepada PPBM untuk bertanding. Tidak. Ya, matlamat kumpulan-kumpulan ni adalah untuk menakluki kembali negara seperti sebelum pilihan raya umum ke-14, iaitu UMNO memegang tampuk kepimpinan pusat. Ya, jadi tidak mungkin. Jadi ia adalah penamat jalan bagi kebanyakan MP-MP. Jadi majoriti MP-MP ni lah ramai, lebih dari 10 ni. Ya, actual value kita tak tahu, tapi kita tahu lebih dari 10. Dia sedang berbincang dengan kem Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab mereka dah menyesal. Mereka dah tahu PPBM no future there. Tapi saudara-saudari kena ingat, kumpulan PPBM ni, kita panggil dia kumpulan PPBM lah, bukan PPBM tapi kumpulan PPBM, iaitu MP-MP yang dah menyesal ni, dia rapat dengan satu lagi kumpulan majoriti di dalam UMNO. Kumpulan ni lah yang dulu berbincang dengan kem Tun Dr. Mahathir Mohamad nak bentuk gabungan baru dengan MP-MP dari UMNO ni. Dia majoriti, ya, untuk bentuk gabungan baru tanpa melibatkan puak kartel, yang saya akan ceritakan di satu episod lain. Ya, jadi mereka ni rapat dan mereka ni sebenarnya tak ada masalah nak buat gabungan baru dengan Tun M. Ya, sebab kerajaan Perikatan Nasional ni adalah satu kerajaan yang rapuh, adalah satu gabungan yang rapuh. Jadi sekelip mata kalau langkah Sheraton boleh tumbangkan satu gabungan yang besar, masakan yang ada majoriti tipis, tak kira lah 2 kerusi ke 5 kerusi ke 7 kerusi, masakan tak boleh ditumbangkan dalam sekelip mata. Ya, jadi mereka anytime mereka nak bentuk gabungan baru, dan gabungan baru adalah mungkin. Ya, kita ada Puak Atas Pagar Amanah, kita ada Puak Atas Pagar PKR yang join. Puak Atas Pagar PKR ni ramai, lebih dari 10 join. Kemudian kita ada lebih dari 10 MP dari baris PPBM dan majoriti daripada UMNO join. Kemudian kita ada warisan GPS ni, memang dia akan ikut. Ya, Sabah Sarawak lah, kira Sabah Sarawak dah bersama ni, memang akan terbentuk gabungan baru. Jadi saudara-saudari kena ingat, mereka tak akan lakukan selagi Anwar kekal sebagai pengerusi Pakatan Harapan. Sebab in the first place, mereka ni keluar daripada Pakatan Harapan sebab mereka tak tahan dengan Anwar. Mengapa semua saya dah cerita semalam, kena rujuk ya, saudara-saudari kena rujuk. Tapi mereka tak akan keluar. Dan Anwar pula, strategi 3-8 dia ingin memastikan diri dia ni kekal sebagai Presiden pengerusi Pakatan Harapan, dan dia akan cuba sedaya upaya untuk jaga kumpulan yang duduk atas pagar ni agar gabungan baru ni tak terbentuk. Ya. Tetapi hari ini saya akan ceritakan kepada saudara-saudari apakah natijahnya sekiranya pergabungan ini terjadi, dan bagaimana pergabungan ini terjadi. Untuk itu kita kena lihat dua senario. Ya. Senario pertama, saudara-saudari ini kena objektif ya. Apabila kita cerita pilihan raya, bilangan kerusi parlimen tak penting lagi. Sebab semua MP-MP dah hilang kerusi. Kita tak cerita kerusi lagi. Kita cerita pemimpin-pemimpin utama dan pemimpin-pemimpin lain daripada parti-parti yang sokong pemimpin utama ni yang sanggup buat gabungan baru. Sebab cerita kerusi ni tak relevan lagi. Ya, kalau pilihan raya. Kalau kita cerita pertukaran kerajaan sebelum pilihan raya seperti mana yang berlaku dulu, baru kita cerita kerusi. Sebab pihak yang nak bentuk gabungan baru ni kena pastikan dia ada quorum yang cukup untuk mendapat majoriti dalam parlimen agar Perdana Menteri akan dipilih daripada gabungan berkenaan. Ini saudara-saudari kena tahu. Jadi Anwar tahu ni. Anwar tahu selagi dia Presiden pengerusi Pakatan Harapan, dan selagi dia jaga kumpulan duduk atas pagar ni, maka gabungan baru tidak akan bentuk. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak akan cukup quorum. Ya, sebab masing-masing semua ni mereka berat kaki lah, macam dirantai lah kaki mereka. Mereka nak melangkah masuk ni, nak bentuk gabungan baru lah, warisan and all that lah. Jadi mereka susah, segan untuk buat gabungan baru. Susah ya. Jadi maka bukan mustahil, tapi susah untuk mereka tumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan sebelum pilihan raya, tanpa pilihan raya, sebab tak cukup quorum. Tetapi hari ini kita cerita apakah yang akan terjadi seandainya parlimen dibubarkan. Apa sebab parlimen dibubarkan, kita tak kisahlah. Jangan lupa, kalau Anwar degil,
Tun dengan geng dia ni tiba-tiba boleh buat perbincangan dengan ahli-ahli ni semua. Okey, korang keluar daripada Perikatan Nasional, kita tumbangkan kerajaan. Ya. Kita cuba cetuskan pilihan raya. Kalau undi tak percaya tak jadi, kita cuba cetuskan. Ini satu kemungkinan lah. Kita cetuskan pilihan raya. Apabila parlimen dibubarkan atau seandainya parlimen dibubarkan, kerusi kita tak usah cerita lagi. Masa tu Anwar mati. Mati dari segi, bukan mati betul lah, dia punya future tu gone. Ya, macam roti bakar yang dah letak dalam toaster terlalu lama, lepas tu keluar hitam. Itulah future Anwar Ibrahim. Jadi apa yang akan berlaku? Kita ada 3 senario. Okey, senario pertama, kita bincang semua senario lah. Nanti mana tahu saudara-saudara kata Reggie JC ni dia suka berangan-angan. Saya dah kata dalam sidang saya takkan berpihak kepada sesiapa. Saya cuma akan beri analisis dan penelitian. Ya, jadi kita lihat ke semua senario. Jadi senario pertama adalah puak PPBM ni keluar daripada masuk dalam kem Mahathir yang juga kuat. Ramai pemimpin ni, termasuk ketua-ketua bahagian daripada PPBM ni semua, mereka dah tahu there is no future dengan for PPBM dengan Perikatan Nasional ni. Mereka terpaksa juga balik dengan Mahathir. Ya, jadi mereka balik kat sini. Kemudian puak atas pagar ni majoritinya memang akan balik dengan memang akan join Mahathir sebab mereka dah meluat dengan Anwar. Saya dah cerita mengapa semalam, kena rujuk balik. Kemudian cerita dia, adakah UMNO akan join ke tidak? Okey, kita lihat senario pertama. Andai kata UMNO tak join, sebenarnya jangan lupa semua ni dah tak ada kerusi sebab sekarang ni pilihan raya. Jadi kita ada grup PPBM, kita ada grup Mahathir ni, kita boleh andaikan ini grup PPBM baharu lah. Kemudian kita ada grup atas pagar yang agak besar daripada PKR dan Amanah. Jadi kita anggarkan bahawa mereka ini adalah grup Pakatan Harapan. Kemudian kita ada Warisan, kita ada GPS. Kita memang cukup pemimpin-pemimpin untuk bertanding di dalam pilihan raya. Dan oleh itu, apa yang akan tinggal adalah sini ada Pakatan Harapan yang tinggal saki-baki dia, iaitu saki-baki PKR, saki-baki Amanah. Ya, Mahathir sudah tentu akan ambil DAP dan DAP sudah tentu akan masuk. Dan di sebelah sini pula tinggal andai kata grup besar UMNO ni juga join. Jadi di sini dan andai kata PAS takkan join lah dalam senario ni sebab ada DAP. Jadi di sini tinggal puak kecil UMNO, iaitu puak kartel yang saya akan cerita kemudian, dan PAS. Okey. Puak kecil UMNO dan PAS tidak boleh kerjasama dengan Anwar sebab PAS tak boleh terima. Jadi dia akan ada 3 gabungan, iaitu Saki-Baki Pakatan Harapan, Saki-Baki UMNO yang kecil dengan PAS, dan satu gabungan kuasa ketiga. Okey. Senario kedua, UMNO masuk juga seperti senario pertama, tetapi kali ini, dan memang saya jangka perkara ini akan berlaku, kalau UMNO pergi majoriti, PAS akan ikut. Tapi jika PAS akan ikut, Mahathir tak akan ambil DAP. Cuma beza dia, PAS akan berada di dalam gabungan baru ni, DAP akan duduk luar. Jadi dia masih akan jadi 3 gabungan, iaitu pertama Pakatan Harapan melibatkan Saki-Baki PKR, Saki-Baki Amanah dan DAP. Dan di sebelah sini pula cuma tinggal puak kecil UMNO, iaitu puak kartel. Dalam senario ni mungkin akan jadi 2 gabungan. Puak kecil UMNO ni dia akan bodoh kalau masuk pilihan raya dengan sendiri. Jadi dia akan bersatu atau mungkin bersatu dengan Pakatan Harapan. Ya. Dan senario ketiga ni yang paling saya suka, iaitu kita ada Mahathir akan, aku tak kisah siapa nak join, siapa tak nak join, sebab saya cukup pemimpin. Jadi saya ada Warisan, saya ada GPS, saya dekat PPBM ni dah cukup, ya. Dan lompat atas pagar ni dah cukup. Jadi yang lain-lain tu silakan di kawasan-kawasan anda masing-masing. Ya. Kalau saudara-saudari buat analisis, dan saya dah buat dengan terperinci di dalam blog thethirdforce.net, dalam artikel yang title dia adalah Rahsia Besar, the Secret that Anwar is Keeping from Malaysian. Kalau kita lihat dalam ketiga-tiga senario ini, undi Melayu akan berpecah teruk. Okey, kita cerita PPBM.
PPBM pergi mana pun, dia masuk gabungan baru ke atau dia tinggal dengan Perikatan Nasional ke, dia akan ada pecahan pengundi Melayu Islam tertentu yang akan marah dengan dia, dan ini akan menguntungkan Pakatan Harapan. Mengapa marah? Andai kata PPBM, grup PPBM ni memang bodoh lah kalau mereka tak keluar. Jadi grup PPBM ni memang akan keluar kalau pilihan raya. Tapi andai kata just for discussion mereka tak keluar, mereka tinggal dalam PPBM, pengundi Melayu Islam ini akan marah sebab kau menghancurkan PPBM. Seharusnya PPBM ni jadi UMNO baru. Tapi tak apa, kita setuju sebab atas dasar penyatuan ummah. Tetapi bila UMNO bully kau tak keluar, ini kita marah ni. Jadi pengundi-pengundi Melayu Islam ni yang marah ni, sama ada mereka takkan keluar mengundi ataupun mereka akan mengundi balik Pakatan Harapan atas dendam. Dan kita dah lihat dalam pilihan raya umum ke-14, dendam politik ni memang lazim dan biasa. Ya. Jadi peratusan dia ni mungkin kita ambil 10% lah cukup. Memang saya jangka lebih, tapi tak apa, kita ambil 10%. Sama ada tak keluar mengundi atau mengundi Pakatan Harapan. Tapi andai kata grup PPBM ni keluar juga, ada segolongan lain pengundi penyokong PPBM yang akan marah. Oh, kau terlepas peluang untuk penyatuan ummah menyeluruh. Jadi ada juga kemarahan. Asalkan parti Melayu berpisah, memang akan ada perpecahan undi Melayu Islam. Ya. Dan perpecahan kalau PPBM keluar ni lagi teruk. Sebab apa? Bukan hanya mereka marah dengan PPBM kerana menyertai UMNO dan sanggup dibuli oleh UMNO, sebab ada sebahagian memang takkan keluar lah, sebab nak jaga muka, sebab memang dah langkah kat situ. Tapi yang keluar pula ni, yang marah dengan kumpulan yang tinggal dengan UMNO ni, mereka akan mengundi di sini. Tambah pula dengan mereka yang dah marah dengan PPBM ni tak ikut wawasan asal dia untuk menjadi pengganti UMNO dan sebagainya. Jadi semua ni akan menguntungkan Pakatan Harapan, dan kita akan menguntungkan gabungan baru, bukan Pakatan Harapan ya, gabungan baru Mahathir. Dan kita dah lihat di dalam pilihan raya lepas, hanya peratusan undi kecil Melayu sahaja kalau swing, dia memang akan menguntungkan Pakatan Harapan. Dan kali ini gabungan baru, nama dia bukan lagi Pakatan Harapan. Saudara-saudari kena ingat, tak ada Anwar. Kena ingat tu. Ini gabungan baru. Dan di dalam salah satu dalam dua senario tu memang tak ada DAP. Jadi kalau dalam dua senario tu tak ada DAP, lagilah tinggi chances dia. Sebab orang Melayu akan lihat, sini pun tak ada DAP, tak ada apa. Okey, kita join sini ya. Okey. Baik. Dan lagi satu, andai kata senario ketiga iaitu UMNO, dan ini memang kemungkinan besar akan jadi, memang kumpulan besar UMNO ni akan join. Sebab UMNO ni berpecah kepada dua kumpulan nyata, satu majoriti, satu minoriti. Kumpulan besar ni kalau join dengan grup PPBM ni, sebab mereka dah nampak this is the logical way to go, sebab PPBM ni akan berpecah bila pilihan raya umum berlaku. Percayalah saudara-saudari, guna logik. Kalau nak berdebat dengan saya, silakan, saya sanggup berdebat. Pilih pemimpin, pilih masa, pilih tempat, saya akan berdebat. It's logic. Dia akan berpecah. Kalau bukan seluruh PPBM, sebahagian atau seketul besar tu, dia akan berpecah. Jadi UMNO ni akan ikut, UMNO juga akan berpecah, sebab memang nampak kalau dia bergabung di sini ni, memang akan jadi satu gabungannya kuat. Jadi dalam senario ni memang PAS akan ikut. Sebab kalau tidak, dia tinggal dengan kumpulan kecil ni, kecil UMNO, Puak Kartel yang tertinggal. Jadi Puak Kartel ni, yang saya akan namakan kemudian ni, dia akan terpaksa kerjasama dengan DAP. Dan seandainya dia kerjasama dengan DAP, Melayu Islam ni memang takkan undi langsung. Itu memang confirm, tak payah fikir dah, gabungan ni akan menang. Kalau yang lain-lain senario yang saya jelaskan tadi itu, akan berlaku perpecahan undi Melayu Islam. Jadi saudara-saudari, hari ini saya nak buat rungkaian itu sahaja. Dan ini diketahui oleh Anwar. Cuma Anwar tak mau Mahathir kontrol. Dia tahu Mahathir akan cuba kontrol. Jadi Anwar akan sedaya macam mana pun, dia akan cuba elak pilihan raya tahun ni. Dan ini salah satu lagi sebab dia akan cuba sabotaj apa-apa rancangan untuk sabotaj Muhyiddin. Dia akan cuba kekalkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri hingga tahun 2023. Ya. Jadi esok kita akan kembali lagi dengan satu lagi episod. Sepatutnya besok ni saya cerita perpecahan dalam UMNO, tapi saya nak pendekkan cerita Anwar ni. Jadi saya akan kembali lagi dengan bahagian ketiga cerita Anwar ni, di mana saya akan panjangkan satu lagi senario.
saya akan panjangkan satu lagi senario kepada saudara-saudari supaya saudara-saudari matang berfikir, tahu sebenarnya apakah possibility yang ada secara rasional, secara logik. Jangan termakan propaganda. Pahit ditelan, manis juga ditelan. Ya. Jadi esok saya akan cerita. Tapi hari ini tema dia, kita dah lihat apa yang paling menakutkan Anwar. Faktor yang paling menakutkan Anwar. Anwar hari ini dalam ketakutan. Ya, dia tahu. Bukan dia tak tahu bahawa Perikatan Nasional ni boleh runtuh dan Tun boleh kembali atau Tun tidak kembali, tetapi Tun letakkan calon dia sendiri sebagai calon Perdana Menteri menggantikan dia dalam satu gabungan baharu. Ya. Jadi esok kita balik dalam bahagian ketiga di mana saya akan letakkan satu lagi senario. Kemudian pada hari berikutnya saya akan kembali dengan cerita berkenaan dengan perpecahan dalam UMNO. Jangan termakan propaganda. Propaganda ni, oh yang ni akan menang, percayalah kita akan menang sebab ni orang dah gembira ni semua ni tak berfakta ni. Buat analisis dulu kemudian baru buat keputusan. Dengar semua ni dulu baru buat keputusan. Jangan emosi dulu lepas tu nak buat keputusan dengan emosi. Itu tak masuk akal. Ya. Geng-geng propaganda ni cara ni lah dulu sebelum pilihan raya umum ke-14 mereka menguburkan Barisan Nasional dengan propaganda palsu. Mereka sendiri terbawa-bawa dengan propaganda penipuan mereka sendiri hingga kan apabila Barisan Nasional jatuh semua terkejut. Ya. Baik. Untuk makluman saudara-saudari, saya ini adalah sarian rakaman yang dirakam lebih kurang pada pukul 7.30 hari Selasa dan kamu akan lihatlah pukul 5 hari Rabu. Jadi ada apa-apa soalan sila emailkan kepada saya di rj.ritaudin@gmail.com. Ritaudin DEEN. Dan juga layarilah saluran Telegram saya iaitu Regi Jesse Ritaudin. Di ruang komen ni saya akan letak saluran tu. Dan saya ni very strict. Di dalam ruang komen ni memang ramai cyber trooper yang masuk. Semasa live ni berjalan, kalau saya lihat cyber trooper ni lah, mereka ni cuba kata, oh saya ni agent Tun lah, saya ni agent ni lah. Bila aku nampak agent-agent ni apa semua ni manusia meluat ni, aku ban. Setiap live yang saya buat, saya ban lebih kurang 20 hingga 30 orang. Okay? Majoriti pendengar saya ni mereka kenal saya. Ya. Dan juga silalah join group Facebook saya iaitu Regi Jesse Ritaudin Facebook group, discussion group. Percayalah, kalau kau lihat semua live saya, kau akan ansur-ansur lihat bahawa niat saya adalah murni, tidak ada agenda peribadi. Tidak ada kepentingan melibatkan mana-mana pemimpin. Ya. Lihatlah setiap hari. Sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia, salam GBN. Ya, GBN akan kembali tak lama lagi. Ya. Terima kasih.